Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu ulasan yang saya ingin kongsikan kepada anda daripada seorang pembaca yang diterbitkan di Malaysia kini. Ulasan Surat Cinta buat Kerajaan Perpaduan PM ke-10. Ulasan Kehadapan Kerajaan Perpaduan yang jauh di mata, apa kabar anda di sana? Harap semuanya baik-baik saja. Demikianlah kami rakyat jelata hanya mampu berharap seperti menanti LRT di KL Central pada petang hari. Ada tren yang kelihatan kosong menghampiri, namun tiada yang berhenti. Padahal penumpang sudah lelah menunggu. Demikianlah sifatnya harapan itu, lebih cenderung kepada kecewa selalunya. Namun fitrahnya dibunuh tiada mati. Arakia maka dituliskan warkah ini buat membingkai kekecewaan kami yang syarat ditanggung berhari-hari, sehari-hari. Tentu sahaja bukan sahaja kecewa semata-mata, bahkan bercampur-campur juga perasaannya. Seperti mana bercampurnya kerajaan nan satu ini seperti ais kacang cair di tengah panas mentari. Seperti yin dan yang, begitulah kami melihat pentadbiran negeri ini. Dalam gelap ada terang, dalam putih ada hitam, dalam cerdik ada bangang, dalam cantik ada suram, begitulah. Maka tiadalah kami hairan lagi. Sementara kami hari demi hari kami membaca kabar, berita bermacam-macam adanya. Baru saja beberapa hari lalu kabar kami terima bahawa mantan ahli parlimen Permatang Pau sudah meletakkan jawatan daripada menjadi penasihat tiada bergaji kepada bapanya Sang Perdana Menteri. Girangnya hati kami menerima keputusan yang menepati nurani reformasi itu, meski memakan hari juga setelah ramai pihak menyampaikan buah fikiran yang kritis terhadap pelantikan tersebut yang tiada dikabarkan kepada umum meski sudah hampir sebulan lamanya. Walaupun tiada imbalan gaji, melantik anak sendiri ke pejabat paling berkuasa dalam negara dengan akses kepada dokumen dan perbincangan sulit, ia adalah suatu yang sukar untuk kita terima. Pun begitu, kurang seminit cuma kegembiraan yang kami rasa kerana pada akhirnya sang putri reformasi seolah berpindah dari poket kanan ke poket kiri. Dari pejabat ayahandanya di Perdana Putra, turun sekitar 1 kilometer ke Kementerian Kewangan yang kebetulan juga dipegang individu yang serupa. Maka hairanlah kami rakyat jelata seraya menggaruk kepala. Apatah lagi pelantikan yang sebelumnya sudah jenuh dipertahankan siap dengan mendatang hadis dan dalil jua. Cuma untuk jawatan yang baru ini, tiada pula disebut tentang gaji. Pro bono juga kah? Tiadalah kami mengerti. Kemudian daripada itu kami terkejut lagi apabila kerajaan ini cuba mendakwa semula seorang pejuang hak asasi. Apa namanya? Hedi. Tiada pemusatan kuasa. Sebenarnya kami rakyat jelata pun bukanlah ambil peduli akan hal-hal kecil sebegini. Namun apalah daya kami untuk menahan kecewa apabila seorang wanita aktivis hak asasi manusia dilayan seperti penjenayah hanya kerana telah melaporkan ketidakadilan melalui media sosial miliknya. Lebih terkejut lagi kerana insan itu sudah pun dibebaskan mahkamah pada tahun sebelumnya. Pun begitu, mujurlah juga kerajaan ini punya nurani untuk berubah hati dan memutuskan untuk tidak mendakwa dia kurang dari 12 jam sebelum kesnya disebut di mahkamah. Apa juga sebabnya kami kira ini adalah bagus untuk hak dan kebebasan bersuara serta upaya mempertanggungjawabkan kerajaan sebagai kadam rakyat jelata. Aduhai pemimpin kami,
Adapun semalam kami menerima satu lagi kabar tentang Perdana Menteri yang menjustifikasi memegang dua portfolio. Bukanlah kami tidak faham keperluannya itu. Bahkan mungkin sesuai sekali seorang mantan Menteri Kewangan terbaik Asia yang dilengser dari jawatannya kembali memikul tugas berkenaan. Namun apa yang kami resahkan ialah keberadaan reformasi institusi di bawah sebuah kerajaan yang ditunjangi aspirasi reformasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, panjang dia punya artikel, terlalu panjang. Jadi, kamu boleh terus masuk ke malaysiakini.com. Saya bacakan perenggan terakhir. Demi Pertiwi, tentunya tiada kami nafikan. Namun selagi kami ini rakyat jelata masih punya harapan dan keberanian, izinkan kami terus menjadi nurani, membisikkan kesedaran di saat kalian bergulat dengan godaan kuasa dan kedudukan. Semoga tuan-puan terus diberikan kekuatan menahan godaan. Ditulis oleh Ismail Amri, iaitu seorang penulis dan pemerhati politik. Sila maklum tulisan ini tidak mencerminkan pendirian daripada Malaysia Kini dan juga tidak mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya akan ada berita yang mengecewakan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa tidaknya, ahli yang pernah dibuangnya sekarang bakal pula akan menjadi, bukan dibuang. Ahli yang pernah menjadi naib presiden bersatu. Ahli yang pernah menjadi naib presiden bersatu, tiba-tiba sekarang bakal menjadi musuh dia pula. Rafiq Naizamuddin diterima sertai UMNO. Seorang bekas pemimpin kanan bersatu yang pernah menjadi exco kanan untuk negeri Melaka diterima untuk menyertai UMNO secara bersyarat malam tadi. Ini pasti akan membuatkan ramai orang bersatu yang ada juga yang seronok kali, ada juga yang tidak suka, ada juga yang suka, ada juga yang takut, ada juga yang padan muka lah UMNO. Ada juga yang kata, aduh kenapa dia masuk UMNO. Jadi kamu boleh komen mana satu yang akan menjadi ayat-ayat dia. Okey. Menurut sumber, permohonan Muhammad Rafiq Naizamuddin itu dibuat beberapa minggu lalu, namun diteliti dalam mesyuarat pengurusan UMNO sebelum diajukan kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT parti berkenaan. Katanya dia diterima, kenyataan itu mengatakan dia diterima untuk menyertai semula UMNO tetapi hanya akan berkuat kuasa pada 18 Mac, iaitu selepas pemilihan parti berakhir. Katanya kepada Malaysia Kini. Sumber dalam MKT itu memberitahu Muhammad Rafiq memohon untuk menyertai UMNO Tangga Batu. Sebelum ini, nama Muhammad Rafiq telah dikenali ramai sebagai apabila menjadi salah seorang daripada pemimpin utama bersatu. Bersama parti itu, dia pernah menjadi salah seorang naib presiden. Orang besar bersatu ni. Orang besar bersatu masuk UMNO. Waduh. Selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Paya Rumput pada PRU 14 yang lalu, dia dilantik menjadi Exco Melaka yang menjaga portfolio perindustrian, perdagangan dan pelaburan. Apabila kerajaan bertukar dan Perikatan Nasional terbentuk, Muhammad Rafiq dilantik sebagai pengerusi gabungan itu di Melaka. Apabila Melaka mengadakan pilihan raya negeri pada 20 November 2021, dia bertanding di kawasan Teluk Mas. Namun gagal mempertahankan kerusi yang sebelum ini dimenangi bersatu dengan majoriti hanya 2076 undi sahaja. Muhammad Rafiq telah kalah kepada calon Barisan Nasional iaitu Abdul Razak Abdul Rahman. Dalam PRU 14, dia memenangi kerusi Paya Rumput dengan mengenepikan Abu Bakar Muhammad Diah dari BN dan Rafi Ahmad PAS dengan kelebihan sebanyak 4,259 undi. Kira-kira 11 bulan selepas PRN Melaka berlangsung, Muhammad Rafiq mengumumkan keputusannya untuk keluar daripada bersatu
selepas tidak ditawarkan menjadi calon bagi PRU ke-15. Malaysia kini pada 30 Oktober melaporkan dia pada awalnya menyasarkan untuk bertanding bagi kerusi Parlimen Tangga Batu, namun ditawarkan kawasan lain yang kemudiannya ditolaknya. Sejak itu dia tidak menganggotai mana-mana parti. Okey, jadi sebenarnya dia bukan dipecat. Jadi kebenarannya dia tidak pernah dipecat oleh siapa-siapa, termasuklah Muhyiddin Yassin kah, Hamzah Zainuddin kah, ataupun Majlis Tertinggi Bersatu kah, atau daripada Perikatan Nasional kah. Dia tidak dipecat, tapi dia mengumumkan keluar daripada Bersatu selepas tidak ditawarkan menjadi calon bagi PRU 15. Kemudian sekarang ini disahkan dia bakal akan menjadi ahli UMNO. Wow, ini satu terjahan, satu flying kick, satu yang memang agak mengejutkan bagi Bersatu. Tapi kita tengoklah nanti apa pula karakternya di dalam UMNO. Adakah dia akan bertahan dalam UMNO, ataupun tak lama lagi dia pula juga akan membuat satu lagi pengumuman keluar parti lagi. Kita tunggu bersama-sama. Bye-bye.